Terima kasih pada Datuk. Padat dan jitu Datuk. Menceritakan tentang sampah saja Datuk. Oh, tafsiran itu saja sangat luas. Sebab itu peranan kita perlu di antara masyarakat dan juga majlis perlu bergabung Datuk. Untuk kita nak melestarikan bandaraya kita. Macam mana Datuk cerita tadi, betapa detailnya tentang untuk kita nak merealisasikan bandaraya dalam keadaan yang mampan. Begitu juga kalau kita tengok sebagai contoh Datuk. Quran itu sendiri. Kalau kita lihat yang kita ma'ruf, kita faham 30 juzuk, betul? Tapi kalau kita selidik, kalau kita kaji, dengan surahnya ada 114 surah, satu surah yang tidak boleh kita baca Fatihah. Detailkan lagi, ada 6,236 ayat. Kita detailkan lagi, ada 77,437 kalimah. Dan kalau kita dihitung untuk huruf tu pula mempunyai 323,671 huruf yang ada dalam Quran. Jadi hidup ni perlu ada penelitian, teliti untuk kita jadi orang yang terbaik. Seterusnya kita dapat bandaraya yang hebat. Baik Datuk, kita dah jelaskan tentang masyarakat madani, kita dah huraikan tentang bandaraya lestari, kita dah terjemahkan ayat Quran yang Datuk huraikan tadi. Dan kalau kita tengok akhirnya Datuk, last but not least, kata orang Kuantan, boleh Datuk simpulkan apa rangkuman yang telah kita bincangkan pada hari ini? Silakan Datuk. Muslimin muslimat sekalian, saya mengajak diri saya dan tuan-tuan puan-puan pada malam ini, ayuh kita cintalah kepada alam kita ini, bandaraya Kuantan ni khususnya, tapi negara kita secara umumnya. Cintailah apa yang Allah kurniakan, kehijauan yang ada ini. Alhamdulillah tuan-tuan, Allah kurniakan tanah air kita ini gunung, hutan, sungai, bukit, flora, fauna. Dan dalam dunia kita duduk ranking yang tinggi. Kita dalam dunia di tangga ke-12 dalam mega biodiversity dunia dengan memiliki spesies flora dan fauna yang pelbagai. Kita ada 15,000 spesies tumbuhan, kita ada 306 spesies mamalia, 242 spesies amfibia, 567 spesies reptilia, 449 spesies ikan sungai, 500 spesies ikan laut, dan lebih daripada 150,000 spesies invertebrata. Ini semua nikmat Tuhan tak bagi kepada seluruh dunia. Berdasarkan kajian oleh Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia, kita sekarang ini memiliki hutan antara yang terbaik di dunia. Sebab itu berdasarkan kepada kajian-kajian yang pernah dibuat, disebabkan Allah bagi nikmat hutan, keindahan flora dan fauna ini, tapi disebabkan bila kita tak jaga, maka kita telah derhaka kepada yang mengamanahkan kita jaga bumi ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah amanahkan kita untuk jaga. Sebab bandar kita, bumi ini, negara kita, negeri ini bukan hanya dihuni oleh kita saja. Ada makhluk-makhluk lain yang kita tak nampak. Makhluk-makhluk Allah yang kita selama ini tak ambil tahu. Maka kita kena meletakkan ekosistem semula jadi kita pada tempatnya kembali. Kita duka cita berdasarkan senarai merah International Union for Conservation of Nature, negara kita sekarang ini asalnya adalah rumah perlindungan kepada 1,141 spesies terancam, termasuk tumbuhan dan juga haiwan. Tetapi disebabkan kita tak cakna, jumlah tu makin menurun. Sebab itu dalam Islam kita diajar bahawa selain daripada manusia dan jin yang menyembah Allah, jangan lupa ada makhluk-makhluk lain seperti tumbuh-tumbuhan, yang mana mereka ni juga sebahagian daripada makhluk Allah yang bertasbih memuji kepada Allah. Dan ini kita tidak cakna. Dulu bila kita sebut pokok-pokok ni semua berzikir, orang gelak je. Kata awak ni cara orang kampung suka batu nisan ganti dengan batu sungai, mana ada zikir-zikir. Orang main ke kita. Rupanya pokok dan tumbuh-tumbuhan ni, mereka ni rupanya bercakap. Dan ini pernah dibuktikan dalam satu kajian dalam Journal of Plant Molecular Biologists. Ada satu kajian oleh Profesor Dr. William Brown. Dia kaji 3 tahun. Dia guna satu alat dia panggil oskiloskop. Dia mendapati bahawa
tumbuh-tumbuhan ni dia ada mengeluarkan suara halus. Tapi dia tak tahu apa suara itu. Dalam data dia ada gema, ada getaran. Tapi dia tak tahu apa bahasa yang diucapkan oleh pokok. Rupa sesama pokok ni bercakap. Kita selalu dengar kucing dia bercakap sama kucing. Miau, miau, kita dengar dia kelahi apa semua. Rupanya pokok ni bercakap. Jadi dibentangkan dapatan dia dalam satu seminar. Dia kata, saya jumpa guna alat ni, pokok bercakap. Tapi saya tak tahu bahasanya apa. Tiba ada satu orang saintis Muslim India. Dia mengatakan, kami orang Islam maklum perkara ini. Sebab ini ada disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 44. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Dan tidak ada satu makhluk pun melainkan dia bertasbih kepada Allah, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Ketika disampaikan ayat ni kepada Profesor William yang ketika itu sedang menyampaikan dapatannya di University of Carnegie, dia mengatakan, saya kaji bertahun-tahun tapi saya tak faham. Baru hari ini saya dapat tahu punya Islam dah lama beritahu pokok-pokok ni semua adalah makhluk yang juga bercakap sesama mereka. Maka dalam majlis itu juga dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Pokok semua ni makhluk Allah. Tergamuk kita kerat buang dan sebagainya, tak sepatutnya. Dan ingat tuan-tuan, Bandaraya Kuantan ni banyak pokok-pokok besar. Jangan tebang suka-suka hati. Tuan tanahnya ada di sini. Kena dapat kebenaran, nak main kerat-kerat tentu arah pun. Itu semua adalah makhluk Allah. Maka marilah kita jaga kelestarian bandaraya kita ini. Saya mencadangkan kalau dapatlah kita buat satu yang dipanggil sebagai deforestasi. Deforestasi ini orang menghancurkan pokok, tapi kita tanam kembali pokok. Untuk kita nak membanyakkan lagi pokok-pokok supaya dapat menjadi perlindungan kepada makhluk-makhluk yang lain daripada kita. Burung-burung yang berterbangan apa semua, mereka perlukan tempat nak makan, nak berehat, nak bertenggek. Kita khawatir esok mereka ni tak ada tempat dah nak duduk dan sebagainya lagi. Maka marilah, ni sumbangan kita demi kelestarian bandaraya Kuantan ini yang sangat kita kasihi. Kita berdoa supaya pihak majlis bandaraya dapat terus berbakti kepada kita warga bandaraya Kuantan ini. Dan kami mengharapkan supaya beberapa kelemahan yang ada di bandaraya Kuantan ini, seperti jalan berlubang, kerosok dan sebagainya, banyak sangat pergi buta, mengelak tak daya juga. Jadi dapatlah disiapkan segera. Saya kalau nak ikut buat tuntutan rugi, sebulan 3 kali ganti tayar. Saya naik motor masa masjid negeri, pecah semua tayar. Bahal ke jalan depan share, kedeguk-kedeguk, pecah tayar. Ikut nak hantar je keling kan, tapi pengorbanan kita, pengorbanan lah sementara untuk menantikan benda tu siap. Tapi nanti bila bandar kita dah cantik, marilah kita kekalkan kecantikan itu, jaga alam sekitar, jangan lupakan makhluk-makhluk Allah yang juga menumpang dalam bandar kita ini. Kita jaga mereka, mereka jaga kita insya-Allah. Sekadar itu, selamat ulang tahun yang kedua Majlis Bandaraya Kuantan. Dirgahayu, moga terus dapat berbakti kepada agama, bangsa dan tanah air. Wallahu a'lam.